A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ودينا قيما ويقينا صديقا وايمانا كاملا امين امين يا رب العالمين. Amin. Baik, alhamdulillah. Summa alhamdulillah, syukur kita diberikan kesihatan tubuh badan, umur yang masih dipanjangkan, masa yang dilapangkan untuk kita sama-sama menghabiskan, insyaAllah lah pagi ini kita tamatkan, kita khatamkan bacaan bersama kita Surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj. InsyaAllah hari ini kita akan ditutup cantik cara Allah menutup firman-Nya dalam surah ni dengan memberi peringatan betapa beri pentingnya untuk mentauhidkan Allah. Kemudian dia beri perumpamaan lagi sembahan-sembahan lain yang orang syirik ni, sembah berhala lah, sembah apa, walaupun tidak menyembah tetapi menjadi hamba kepada dunia, tak ingat Allah. Apa saja lebih penting daripada Allah yang dilakukan di bumi ni, tak ada lah kekuatan langsung, lemahnya. Lemahnya diberi perumpamaan, umpama nak mencipta seekor lalat pun, makhluk yang berbentuk lalat, walaupun kecil pada lalat, dalam bentuk zarah sekalipun, dalam hadis ada beritahu nak cipta zarah pun tak mampu. Jadi kita jangan sekali-sekali menidakkan kebesaran Allah dalam bab tauhid. Itu satu. Dia beri peringatan. Allah beri peringatan. Nak Allah tutup dengan sedikit sinopsis siapa dia orang yang beriman tu. Siapa dia orang beriman? Ada kat ayat ni. Penutup ni akan disambung besok apabila kita insyaAllah panjang umur kita baca surah Al-Mu'minun. Dalam surah Al-Mu'minun 4, 5, 6 ayat-ayat pertama tu menceritakan 5 ke 6 ciri siapa dia orang mukmin. Macam tu, orang yang suka melihat gaya tata bahasa perjalanan ayat suci Al-Quran ni, dia suka juga tengok macam mana Allah buka ayat, macam mana Allah tutup surah tu, buka surah macam mana, tutup surah macam mana, sambung surah, ada kesinambungan tak? Macam tu. Pasti akan jumpa insyaAllah. Baik, wallahu a'lam. Insya-Allah hari ini 73 sampai 78 menutup pada surah Al-Mu'minun. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lah wa in yaslubhumud dhubabu syai'an la yastanqidhuhu min du'afat talib wal maqlub ma qadarullaha haqqa qadrih innallaha laqawiyyun aziz. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas innallaha sami'un basir. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa ila Allahi turja'ul umur. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu
ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم ونعم المولى ونعم النصير. Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu daripada mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali daripada lalat itu. Sama lemahnya dengan yang menyembah dan yang disembah. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Allah memilih para utusannya daripada malaikat dan daripada manusia. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Dia yakni Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah dan sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia Allah telah menamakan kamu orang-orang Muslim sejak dahulu. Dan begitu juga dalam Al-Quran. Ini agar Rasul yakni Muhammad itu menjadi saksi ke atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah solat dan tunaikanlah zakat dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu. Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik pemberi pertolongan. Tafsir Jalalain. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Hai orang-orang yang beriman, bersalatlah kamu. Wa'budu rabbakum. Dan esakanlah Allah. Waf'alul khair. Dan berbuatlah kebaikan seperti menghubungkan silaturahim dan melakukan akhlak-akhlak yang mulia. La'allakum tuflihun. Supaya kamu beruntung kerana akan hidup abadi di syurga. Tafsir Ibn Kathir. Firman Allah, dan berjihadlah kamu di jalan Allah dan dengan jihad yang sebenar-benarnya, iaitu dengan harta, lisan dan diri kamu, sebagaimana Allah berfirman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Surah Al-Imran ayat 102. Firman Allah, dia telah memilih kamu, wahai umat Islam, dia telah memilihmu atas seluruh umat, serta mengutamakan dan mengistimewakan kamu dengan diutusnya Rasul yang paling mulia dan syariat yang amat sempurna. Dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama, iaitu kami tidak membebani kamu dengan sesuatu yang kamu tidak mampu, serta tidak mengharuskan kamu dengan sesuatu yang memberatkan, tetapi memberikan kelapangan dan jalan keluar. Salat yang merupakan rukun Islam terbesar setelah 2 kalimah syahadah. Dalam keadaan mukim mesti dilaksanakan dengan 4 rakaat. Tetapi ketika dalam keadaan safar iaitu bermusafir boleh dilakukan dengan 2 rakaat. Dalam keadaan khauf, situasi peperangan, mengikut sebahagian para imam dilakukan dengan 1 rakaat sambil berjalan atau berkenderaan menghadap kiblat maupun tidak. Demikian pula solat sunat ketika safar dilakukan dengan menghadap kiblat maupun tidak. Selain daripada itu, kewajipan berdiri dalam sembahyang dapat gugur apabila terdapat uzur sakit, sehingga orang yang sakit dapat melakukannya sambil duduk. Jika tidak mampu, maka dilakukan sambil berbaring, serta keringanan-keringanan lainnya dalam seluruh ibadah wajib. Untuk itu, Rasulullah SAW bersabda, aku diutus dengan membawa agama yang lurus dan mudah. Ketika mengutus Muaz dan Abu Musa ke Yaman sebagai amir, baginda bersabda, berilah kabar gembira, janganlah
membuat mereka takut dan mudahkanlah, jangan dipersulit. Firman Allah, ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Maknanya, sama dengan firman-Nya, katakanlah Muhammad sesungguhnya, Tuhanku telah memberiku petunjuk ke jalan yang lurus, agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Surah Al-An'am ayat 161. Firman Allah, Allah telah menamai kamu orang-orang Muslim sejak dahulu dan begitu pula dalam Al-Quran. Mengikut Mujahid dan yang lainnya, maksudnya ialah Allah telah menamakan kamu orang-orang Muslim sejak dahulu dalam kitab-kitab terdahulu dan di dalam Al-Quran. Maka laksanakanlah solat dan tunaikanlah zakat. Maksudnya, terimalah anugerah yang sangat agung ini dengan mensyukurinya dan tunaikanlah hak Allah dengan melaksanakan apa yang Dia wajibkan, taat terhadap apa yang Dia wajibkan dan meninggalkan apa yang Dia haramkan. Yang penting di antara semua itu ialah mendirikan solat dan menunaikan zakat, iaitu berbuat baik kepada sesama makhluk Allah dengan apa yang Dia wajibkan kepada orang kaya terhadap saudaranya yang fakir, iaitu dengan mengeluarkan sebahagian harta mereka kepada orang yang lemah dan yang memerlukan. Firman Allah, dan berpegang teguhlah kepada Allah, iaitu minta tolonglah, bertawakallah dan mintalah kekuatan kepadanya. Dialah pelindungmu, iaitu pemelihara, penolong dan pemberi kemenangan kepadamu ke atas musuh-musuh kalian. Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Baik, Alhamdulillah, summa Alhamdulillah. Tamat dah surah Al-Hajj. Nanti kita sambung sikit berkenaan dengan pengajaran tambahannya. Perihal satu susuk tubuh badan yang agung antara sahabat kibarus sahabat itu Muaz bin Jabal. Apa ni boleh baca cerita Muaz bin Jabal. Banyak kelebihan Muaz bin Jabal ni, yang ada hadis mengatakan bagaimana Rasulullah SAW sebelum dia hantar ke jadi Gubernur Yaman tu pegang tangan dia, keluar pegang tangan keluar masjid tu. Dan sebab tu boleh guna untuk kita cerita sesama sahabat ni, boleh dia nak berpegang tangan, apatah lagi dengan anak-anak kita kan, pegang tangan anak lelaki atau perempuan tu bawa di masjidnya. Sesungguhnya aku mencintaimu. Itu ayat baginda Rasulullah SAW kepada tusuk tubuh badan yang kita akan baca kejap lagi, Muaz bin Jabal. Ada dua hadis daripada dia. Taklah banyak hadis tu. Hadis tu cukup comel nak menceritakan bagaimana cantiknya dakwah, tata cara dakwah dan kepribadian yang kita tunjukkan kepada orang bukan Islam. Satu bab lah. Jadi pada penutup ni dibawa beberapa perkara besar yang akan disambung lagi besok pada surah Al-Mu'minun, iaitu perihal seorang mukmin. Perihal seorang mukmin. Ingat daripada awal surah tu Allah beri peringatan kepada golongan yang fasik, golongan kafir yang ragu-ragu berkenaan dengan hari kebangkitan. Ayat nombor 4 ke macam itulah. Buka balik. Tengok balik surah kita baca ni kan. Buku Ustaz Azli tu bagus. Buku Ustaz Azli tu bagus. Siapa kat rumah sebelum baca satu surah, baca sinopsis daripada buku Ustaz Azli. Apa nama buku tu? Tua di Quran. Tua di Al-Quran. Baca. Nak baca macam tu je, kadang-kadang ngantuk juga sebab dia ringkas. Jadi kita baca dulu sinopsis, barulah kita baca surah. Baca sinopsis, baca surah. Tu cantik kalau macam tu bagi saya lah. Di awal surah ni, ayat keempat macam tu, Allahualam lupa dah. Allah beri peringatan. Beberapa musuh awal tu pada golongan yang ragu-ragu akan hari kebangkitan. Diingatkan balik. Diingatkan balik. Kemudian ayat 25-26 dah mula dah apa bagaimana syariat haji. Difardukan syariat haji tu apa dia. Kita dah baca dah hadis penjelasan berkenaan bagaimana Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Ismail berdiri kat Jabal Qubais tu. Menyuruh makhluk-makhluk untuk mengerjakan haji. Semua makhluk bahkan dikatakan pokok, bukit dan sebagainya tunduk. Tunduk macam mana? Wallahu a'lam. Banyak bab-bab mutasyabihat ni terserah je lah. Kita dah jumpa dah ayat 40 ke 41 macam tu, 41 berkenaan kepribadian seorang pemimpin yang diberikan kuasa, maka dia melaksanakan syiar Allah. Dia amal ma'ruf nahi munkar, dia amanah. Bab tu. Ni musim politik ni kan. Kita politik kita kat jari kita ni je. Jari dengan calit 5 tahun sekali. Hukum makannya 5 tahun sekali. Tapi bab politik kita kena tahu. Sebab bab pemimpin, siapa dia pemimpin? Kita semua ni pemimpin.
Jadi kepribadian pemimpin itu bukan pada Perdana Menteri, menteri besar je, esko-esko je. Pada kita pun kita kena tahu. Saya apatah lagi memimpin kat sini. Awak semua memimpin ahli keluarga pada level-level tertentu. Di pejabat ni masing-masing ada level kepimpinan masing-masing. Jadi kita kena tahu apa dia kepribadian pemimpin. Allah dah beritahu ayat 40 ke. Cuba cek 40 ke 41 betul lah. Mesti amanah, mesti amal makruf nahi munkar. Perkara-perkara munkar berlaku depan mata, kita yang ada kuasa laksanakan tanggungjawab dengan kuasa. Dengan kuasa. Itu kuasa tu bukan tumbuk ayat tu kan. Nampak benda munkar buat apa? Kuasa, tumbuk dulu ayat. Kuasa kita lah. Lesen, kebenaran, polisi, itu bab kenegaraan lah. Bab ahli keluarga, cegah. Anak kita buat benda tak betul, kita cegah. Cegah. Kemudian ditutupkan hari ini berkenaan dengan kepribadian mukmin yang dikuatkan pada musa ini berkenaan dengan solat. Ibn Katsir pun bawa penjelasan yang panjang, betapa panjangnya berkenaan dengan solat. Solat ni satu amal ibadah yang tak boleh tinggal. Tapi banyak keringanan diberi kepada bab solat. Bab zakat, ramai orang tak payah bayar zakat. Ramai orang tak payah pergi haji. Ramai orang tak payah pergi umrah. Ramai orang, banyak. Ramai orang yang diberi keringanan untuk tak berpuasa. Tapi zakat tak ada. Zakat tak ada. Zakat pula. Solat tak ada. Solat, kita dah belajar dah. Pegang pun kena solat, musafir pun bersolat. Tapi banyak keringanan dan keringanan dia berikan. Tapi syaratnya wajib solat. Sakit kot mana pun, sebelum mati pun kena solat. Itu penekanan daripada situ. Dan solat datang bersama zakat. Tapi zakat siapa yang wajib dia lah? Solat datang bersama zakat. Tak jadi solat je, tapi ada mampu tak bayar zakat. Nauzubillah. Macam-macam azab kita dah dengar, kita dah baca melalui hadis, penjelasan melalui ulama berkenaan dengan orang yang akan diazab sebab tak bayar zakat. Begitu. Kadang-kadang zakat ni kita boleh ringankan diri kita takrifan zakat. Mungkin kita tak perlu, kalau kita tolak pembelajaran kita tak payah bayar. Tapi kalau kita bayar, dia jadi sedekah. Dia tak jadi benda yang wajib. Sedekah wajib tu zakat bagi yang betul-betul mampu. Cukup haul, cukup nisabnya apa semua. Tapi ada kala kita ni borderline kan. Borderline. Kalau kita ambil tolak yang PPZ bagi tu, tak payah bayar zakat. Ataupun bab perempuan lah, bab simpanan emas. Simpanan emas kan. Uruf pada PPZ kita, perempuan boleh pakai 500 gram. Emas pakai 500 kan? Banyak tu 500 gram tu. Sangkut ke leher tu rasanya tunduk juga tu. Banyak. Jadi 500 gram ni banyak. Jadi kalau kita nak mengelak tu boleh je. Sebelum cukup masa tu pakai banyak-banyak kan. Boleh. Tapi Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati kita. Keikhlasan diri kita tu tak boleh lari dengan Allah. Samalah orang zakat ternakan, lembu, kambing dan sebagainya ya. Allah dah bagi peringatan ya. Wallahu a'lam. Insya-Allah besok kita akan masuk beberapa lagi sambungan berkenaan dengan siapa dia orang mukmin ni ya. Insya-Allah. Kita sambung sedikit hadis daripada Mu'az bin Jabal. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'az radhiyallahu anhu ke Yaman, baginda bersabda, sesungguhnya kamu menghadapi suatu kaum ahli kitab. Maka hendaklah yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka adalah mengesahkan Allah. Apabila mereka mengenal Allah, maka beritahukanlah bahawa Allah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu pada siang dan malam. Apabila mereka melakukannya, maka beritahukanlah kepada mereka bahawa Allah telah mewajibkan zakat ke atas mereka yang diambil daripada orang kaya di antara mereka, lalu dibahagikan kepada orang fakir di antara mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Hadis di atas memberikan pelajaran tentang tahap-tahap dakwah Islam dan istiqamah pada rukun-rukunnya sedikit demi sedikit, sehingga mereka tidak lari disebabkan banyaknya kewajipan-kewajipan. Yang pertama kali harus diperhatikan adalah dakwah tentang tauhid, kerana hal itu merupakan asas agama dan amalan apapun tidak akan diterima sebelum ada pengakuan terhadap keesaan Allah. Hadis Nabawi.
Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahawa ketika Nabi SAW mengutus Muaz radhiyallahu anhu ke negeri Yaman, baginda bersabda, ajaklah mereka agar bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahawa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahawa Allah mewajibkan ke atas mereka solat 5 waktu dalam sehari semalam. Dan jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahawa Allah telah mewajibkan ke atas mereka sedekah iaitu zakat daripada harta mereka yang diambil daripada orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Baik, alhamdulillah. Tu dua hadis daripada, walaupun perawi dia Ibn Abbas, tapi menceritakan perihal Muaz bin Jabal. Lepas ni adik-adik baca Muaz bin Jabal. Kenapa? Muaz bin Jabal ni ulama muda. Ulama muda. Dia ni orang muda, orang Ansar. Dia turut serta pada perjanjian Aqabah. Saya lupa Aqabah ni pertama ke kedua? Yang kedua rasanya. Sebelum baginda Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Jadi Muaz ni dia dikenali sebagai orang yang memang faqih dalam bidang ilmu syariat ni. Sabit daripada siapa? Disabitkan daripada kata-kata sabda baginda Rasulullah SAW. Di antara umatku yang paling faqih dalam bidang halal haram ni siapa? Muaz bin Jabal. Jadi kita ambil semangat pada Muaz bin Jabal ni, nak jadi faqih dalam bidang agama tu masa bila? Masa muda. Bukan masa tua macam saya. Masa tua macam saya ni nak mengejar je. Mengejar banyaklah tinggal, ya Allah, sedih. Ini tak tahu, itu tak tahu. Awak jadilah macam Muaz bin Jabal. Masa bila nak cari agama ni? Masa muda. Masa ni lah, terang-tantang ni. Segar melompat sana, melompat sini. Masa segar, boleh. Masa ni lah nak cari jalan ilmu. Bukan masa tua. Muaz bin Jabal dia meninggal pada zaman Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Sekitar umur 30-33 tahun macam tu. Masa zaman Rasulullah tu dia dihantar jadi gubernur Yaman tu. Dia buka Yaman dan sebagainya. Itu cerita satu bab lagi lah. Banyak hadis-hadis khusus daripada Muaz bin Jabal ni. Kita boleh ambil. Yang saya nak saran lagi ni, ialah pada awak semua orang muda ni, inilah masa untuk awak cari ilmu. Bukan tua jalan berjanggut macam saya ni, tinggi-tinggi. Kalau pergi majlis ilmu, kalau pergi masjid, tak ada. Orang muda-muda macam awak ni tak ada. Saya tak tahulah ke mana awak pergi. Solat 5 waktu tak ada, majlis ilmu tak ada, saya tak tahu. Yang mana ada dalam keliling kita, bawalah ke masjid. Carilah majlis ilmu, lazimilah masjid, semayang 5 waktu di masjid. Tak ada apa nak menghalang awak semua, lelaki baik pun perempuan, untuk pergi kepada masjid untuk solat 5 waktu ataupun menghadiri majlis ilmu. Jadi macam Muaz bin Jabal. InsyaAllah. Tutup dengan hadis kursi. Hadis kursi. Daripada Jubair bin Nufair bin Jahash al-Qurashi, bahawa pada suatu hari Rasulullah SAW meludah telapak tangannya. Lalu baginda meletakkan jarinya di atas telapak tangannya. Kemudian baginda bersabda, Allah telah berfirman, wahai anak Adam, bagaimana kamu menganggapku lemah, sedangkan aku telah menciptakanmu daripada keadaan seperti ini. Lalu ketika aku telah menjadikanmu wujud dan kuat, engkau berjalan dengan angkuhnya sambil mengenakan burdah, pakaian luar sejenis jubah. Kamu mengumpulkan harta dan menghalang orang lain daripadanya, hingga apabila nyawamu telah sampai di dada, engkau berkata, aku hendak bersedekah. Lalu bila waktu untuk bersedekah itu? Hadis riwayat Ahmad. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ambil beberapa perkara yang mudah je lah. Pertamanya, kejadian kita ni hebat ke? Tak hebat. Hebat. Tapi dalam keadaan hina. Hina tu apa? Air mani je bercampur. Air mani tu kalau tidak berada pada tempatnya, tak masuk ke dalam rahim, hina tak? Hina. Dia tak najis. Tapi dia hina. Kita sapu kena kain kita basuh, kita buang, dia masuk ke air je, ke longkang je, air mani tu. Itulah ibarat dia ludah pada tapak tangan tu kan. Begitu hina. Tapi daripada keadaan hina tu, Allah jadikan kita macam ni, dan susuk tubuh badan kita ni. Tapi janganlah kita pula tutup diri kita dengan satu pakaian sombong sampai kita lupa akan Allah. Itu je lah nak ceritanya. Sombong tu sampai kita lupa akan Allah. Dunia ni kadang-kadang membuatkan kita lupa akan Allah. Dunia ni apa? Semua benda lah. Ahli keluarga, harta, benda, kebun,
anak pina, apalah, bisnes. Ni dunia. Kita lupa akan Allah. Kita sibuk. Kadang-kadang kita sibuk dengan keluarga kita je. Duk serve anak, duk serve isteri, itu je. Tapi kita lalai pada bab hubungan kita dengan Allah. Jangan lupa. Wallahu a'lam. Kita ambil sedikitlah. Yang penutup tu, dah nak mati pun nak sedekah, itu akan berjadi sampai hari akhirat. 3 hari matahari tak naik, orang mukmin dah berdebar, dah tahu dah. Tapi kita tahu pada 3 hari ngelas tu memang tak ada mukmin dah, mukmin dah akad. Orang yang tak sedar. 3 hari matahari tak naik tu bukan kecil-kecil punya kejadian, bukan gempa bumi, bukan tsunami. 3 hari matahari tak naik. Orang yang tak sedar, dia masih tak sedar. Matahari tiba-tiba naik pada barat, ambil emas, diibaratkan berpikul-pikul, letak depan rumah orang miskin, nak sedekah. Dah tak terima lagi dah. Bab ni nyawa dah sampai ke halqum, kerongkong, dah tak, bukan masa dah untuk bertaubat. Itulah, jadi masa bertaubat tu sekarang. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Slow baca. Dengar celoteh saya yang tak berapa ni, habis dah surah Al-Hajj. InsyaAllah kita sambung surah Al-Mu'minun esok. Sihat tubuh badan, panjang umur kita sambung Mu'minun. Jangan lupa apa yang kita baca bersama pagi-pagi ni sedikit daripada ilmu Allah yang dipunyakan dalam ayat-ayat Al-Quran ni. Jadi carilah adik, carilah majlis-majlis ilmu untuk awak gali sendiri bidang-bidang ilmu yang khusus. Tak rugi. Awak pilihlah awak nak jadi macam saya ke, awak nak jadi macam Muaz bin Jabal. Macam tu. Macam saya tak ada guna. Muaz bin Jabal insya-Allah syurga lah tempatnya. Radhiyallahu anhu wa radu'an. Insya-Allah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.